Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, muslimat-muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut dihadiri oleh malaikat ini. Dengan bersama-sama marilah kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kurniaan segala rezeki dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipinjamkan, masih dipanjangkan kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini seperti yang dijadualkan kita dapat bertemu. Dan juga jangan lupa ibu-ibu sekalian, saya berpesan kepada diri saya juga kita semua, di mana kita berada di rumah Allah yang mulia ini, jangan lupa untuk sama-sama kita berniat iktikaf bagi menjadikan duduk ini juga duduk yang berpahala. Kan orang kata biar maksimum ganjaran yang disediakan Allah tu, mudah-mudahan dapatlah berlaku kepada kita semua, insya-Allah. Dan alhamdulillah ibu-ibu Allah Ta'ala, seperti yang telah maklum, kita bertemu sekali lagi pagi ini untuk terus menyambung tadabbur, pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana masih lagi kita berada di dalam surah Al-Waqi'ah. Dan juga ibu sekalian, saya mohon maaf, memang tak sempat dah nak buat slide menjak daripada kuliah dah mula balik. Ada beza punya. Dulu tu sempat buat sebab memang sepenuhnya berada di rumah. Macam hari ni pun balik kuliah subuh tadi, saya duduk rumah sekejap je. Saya datang tadi sebelum pukul 9 dah keluar dah. Kan lambat dah sampai ni kan. Sampai pula tak lambat sampai. Mak kena masak dulu pula. Ya. Mak balik kuliah subuh masak. Betul lah. So memang tak ada sempat dah nak boleh buat slide macam kita ke mana, kita online dulu. Itu orang kata apa yang kita kongsikan secara online dulu itu satu rezeki lah. Dia bila dah mula balik kuliah macam biasa, dia melibatkan perjalanan, kena keluar, kena pergi sana pergi sini, yang mana kita balik macam biasalah. Memang dulu pun waktu kuliah kita kat sana dulu pun tak ada slide pun. Kita gunakan sepenuhnya mushaf yang kita ada. Dan insya-Allah ibu-ibu yang minta Allah Ta'ala, walaupun ni kalau tak salah saya punya tanda, kita sampai itu ayat 42 surah Al-Waqi'ah, yang mana kita sebenarnya baru je mula fasal baru tu daripada ayat 41. Jadi kalau tengok balik ayat 41 tu, firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Itu yang terpenting. Baik, jadi elok untuk kita balik sikit ke belakang. Kita tengok daripada awal benda ni supaya kita dapat relate dengan tajuk dia. Bukan semata-mata tengok ayat je lah kan.
Sebab kalau mata-mata tengok ayat terjemah, kurang dia punya kefahaman yang dapat kita ambil. Jadi kita ambil balik daripada tajuk dia. Yang mana ayat 41 ini, ibu-ibu minta Allah Ta'ala menyebutkan, memberi amaran tentang betapa dahsyatnya balasan kepada golongan kiri. Waliyahbillah. Yang dimasukkan golongan kiri ini adalah ahli-ahli neraka. Jadi Allah Ta'ala bukan hanya sebut golongan kanan. Allah sampai sebut ma ashabus shimal. Ini kalau ingat lagi dah, kita ada sebut bulan lepas. Ma ni selalunya apa? Kalau dalam bahasa Arab biasa perbualan tu, kalau siapa yang tahu bahasa Arab, lalu ma tu apalah? Ma hadza, apa ni? Apa ni itu bahasa Arab, ma hadza. Tapi di sini ma ni bukan tanya apa. Ma ni adalah satu ayat yang memberi penegasan tentang dahsyat. Ma ashabus shimal. Betapa dahsyatnya golongan kiri. Dia punya dahsyat tu apa tu? Kalau tengok Quran masing-masing kan? Kalau Quran hari ni ada dalam kurungan siksaan. Betapa dahsyatnya siksaan kepada golongan kiri. Jadi itulah ayat yang memulakan pasal baru ni. Dan pertemuan kita bulan lepas kita baru masuk satu je, iaitu ayat 42. Dan pagi ni terus kita bincang itu sampai ayat 44. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Jadi ada tiga gambaran yang diberi oleh Allah Ta'ala tentang dahsyatnya nasib golongan kiri. Itu yang kalau kita ingat, dulu kita ada sebut neraka ni bukan benda yang boleh dibawa main, sampai Allah sebut dalam ayat lain wa bi'sal masir, seburuk-buruk, sedahsyat-dahsyat tempat kembali. Jadi kita apa yang boleh kita usahakan, ibu-ibu sekalian, diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, selalulah sebut neraka tu tempat yang dahsyat, yang tak sepatutnya kita berada. Jadi tak sepatut tu bukan maksud ayat sombong. Tak sepatut tu maksudnya usahalah. Kan macam kita lari daripada bahaya kan. Lari daripada binatang lah, lari daripada haiwan buah. Kalau kat rumah tu pun walaupun dalam rumah ekologinya tak ada lah benda bahaya kan. Tapi saya yakin orang macam kita ni banyak kan benda kita tak suka pun. Ada yang tak suka lipat lah, tak suka labah-labah pun ada. Kan? Padahal labah tu terletak situ, dia duduk situ kan, dia diam je. Yang tengok tu melompat, dia pun tak faham juga. Melompat dia kan faham, melompat labah tu kat situ je. Bukan dia laju macam lipat kan. Ni kita tempat lain kan. Ada orang kita melompat tengok labah. Jadi itulah gambaran dia. Apa yang kita geli ke, tak suka ke, benci kan, itulah perkara yang kita usulkan terhadap benda-benda maksiat. Dia benda maksiat tu pun kalau boleh gitu, biar sampai kita melompat kalau dengar, biar sampai kita memang benci. Jadi bukan kita je lah, tanamkan juga di dalam fikiran ataupun dalam tabiat ahli keluarga. Sebab zaman sekarang ni mencabar betul. Anak saya belum berapa besar lagi, dia tak tahu sangat lah. Sebab saya dia ajar mengaji golongan dewasa ni, abang-abang lah, tapi mereka ni tak adalah tua sangat, semua masih kerja. Cuma dia tua pada saya lah. Jadi di situ rupanya antara cabaran bila dah banyak duduk di rumah ni, anak-anak dia orang kan, saya dengar je, rupanya banyak anak-anak yang sendiri membeli barang daripada online. Dia tukar ambil tu apa lah kan. Ingatkan nak duit belanja apa benda lah, bukan pergi sekolah pun nak duit belanja juga. Rupanya membeli benda-benda online ni. Jadi itu contoh bagaimana kita lah yang ikhtiarkan untuk ajar anak tentang belanja berhemah, jangan membazir, beli benda yang perlu. Jadi kalau mungkin siapa yang tak pandai beli online tu, syukurlah. Panjatkanlah kesyukuran kepada Allah. Saya memang tak pandai Ustaz. Syukurlah tu. Dia siapa yang pandai tu jangan ingat benda tu bagus. Itu sebenarnya kena jaga-jagalah. Kepandaian itu perkara yang mesti diuruskan dengan baik. Jadi kalau apa yang kita tahu berpandai, semuanya suami kena buatkan, semua suami anak kena buatkan, nak syukur tu. Kurang-kurang terhalang kita daripada
membazir yang bukan-bukan. Kita tak kata benda tu sentiasa membazir, tapi takut-takutlah kan. Teringin sikit je terus tekan, teringin sikit je terus masukkan nombor kan. Nombor memang ingat je. Kalau nombor yang habis duit tu ingat je kan. Nombor telefon orang tak ingat lah. Tapi itulah kita lihat cabaran yang saya pun baru dengar lah. Anak saya pun baru yang paling besar pun Jahanam, masing-masing tak ada handphone. Dia pun yang belasan tahun punya anak ni, tu cabaran yang mereka cerita. Itulah ambil iktibar daripada ayat ini. Perkara-perkara maksiat, lara yang boleh menyebabkan hilang barakah dalam rumah tangga, rumah kita tak ada rahmat apa semua tu, janganlah kita seorang je. Itulah istilah tular tu. Tular tu selalu yang negatif kan. Ia perkataan je. Patutnya tular itu juga melibatkan benda baik. Ni yang duk belajar, yang kita bincang pagi ni, tularkan kepada anak-anak, sebutkan kepada mereka. Yang lagi bagusnya ayat ni buka balik kepada anak-anak pagi besok ayat kan, malam ni ke, ambil masa sikit, malam ni malam minggu, ni mak belajar tadi, sama-sama kita tengok balik dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia yang kita katakan menyampaikan tu jangan fikir yang besar-besar je, cerita kat jiran lah, cerita kat kawan lah. Kadang terlupa nak cerita kepada keluarga ni kan, lupa nak cerita kat anak apa yang kita belajar tadi. Baik, itulah apa yang kita lihat. Golongan ini betapa dahsyatnya balasan ke atas mereka. Allah buat 3 je contoh di sini. Yang pertama kita dah bincangkan, fi samumin wa hamim. Di dalam neraka tu bahkan ada angin. Angin tu ada. Tapi angin yang samum, iaitu angin panas. Dan begitu juga bila hamim pun ada. Janganlah katakan neraka tak ada air, ada air. Tapi air yang menyiksa kan. Kalau rumah kita ada kan, saya yakin kebanyakan yang hadir ini ada di antara kita yang dah tak masak air lama dah, kan. Bahkan air pun ada yang tolong masak kan, pekan je kan. Dulu air otomatik panas ni dalam toilet je, sekarang kat dapur sama. Jadi konsep yang sama tu, konsep water heater dalam toilet tu, konsep samalah yang berlaku kepada kita punya mesin air tu. Dialangkan tersalah tekan tu pun mengelupur kita kan. Kau rasa dia tekan air biasa ni, masuk mulut nak melompat, rupanya keluar air panas kan. Air panas lalu dia keluar sikit je, kita pun suruh bibir nak melompat. Jadi bayangkanlah, itu kata contoh paling dekat. Alangkah tersalah keluar air sikit kena lidah, kena ke bibir pun Masya Allah. Dan itu pastinya air dunia je. Kalau mesin air rumah saya tu maksimum paling panas pun 85 je. Kita selalu kan kata air didih itu 100, tapi punya air mesin air tu paling maksimum 85 tu kalau yang saya pakai lah. Jadi bayangkanlah kalau macam mana panas yang beratus-ratus darjahnya. Kalau di neraka tu Masya Allah, confirm lah tak terbayang lah macam mana dahsyatnya. Dan inilah Allah sebut, bukanlah tidak ada air dekat neraka tu, angin pun bukan tak ada, tapi dia disediakan Allah Ta'ala untuk menyiksa. Waliyahbillah, tak jauh lah. Ini perkara-perkara yang mudah-mudahan kita baca je dekat dunia ni, tidaklah menimpa kita di akhirat. Itulah harapan kita untuk keluarga kita juga kan. Biar pun orang kata ayat budak-budak kan, til jannah tu sepatutnya ayat kita tu. Kadang kita menyampah kan, macam saya lah, bila jumpa budak-budak tulis kat Facebook lah, dekat Instagram lah kan, til jannah tu memang haram kan, kahwin dulu. Patut yang guna til jannah tu kita tu, sebut ke anak-anak biar jumpa balik ke syurga kan. Sebut kepada, kalau kata ada cucu pun sama, bukan kata syurga ni kita seorang je. Patutnya til jannah tu seluruh adik kita bertemu semula di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian barulah kita masuk ayat kita pagi ni, wa dhillim min yahmum. Ini bersama juga. Zil ni kalau bahasa kitanya teduhan. Contoh saya yakin ramai yang akan baca itu naungan kan. Naungan kita mungkin kurang faham sikit. Dia macam baca bahasa sastra kan. Dia yang paling mudah faham, zil itu naungan dan teduhan. Kita berteduh bawa awning, bawa bumbung. Kalau macam sekarang ni lagi hebat lah, dalam berteduh kan, aircon pula. Dia pun jadi akhirat mana. Tapi teduhan yang menyusul kan.
Macam mana gaya tu kan? Allah alam, saya pun tak tahulah. Kita kalau angin panas tu faham lah kita kan? Air panas tu faham lah. Tapi teduhan yang panas, ni kena macam mana kita nak bayangkan kan? Sebab selalunya kita bila berteduh tu selalunya selesa, walaupun berteduh di tempat yang tak ada angin. Sebab logiknya bila kita berteduh, selalunya di luar teduhan tu lagi panas. Contoh kita bawa pokok besar, sekarang dah naik dah trend orang camping. Kalau siapa yang selalu dekat Facebook ada sekarang ni grup yang mengajarkan cara untuk camping. Dah trend sekarang ni. Sekarang ni kalau yang kita lihat di kedai-kedai yang habis tu apa? Kemah habis. Awal-awal PKP dulu yang habis kat kedai ni basikal. Habis basikal. Dia dulu waktu zaman kita sebelum PKP, sebelum Covid dulu yang habis selalunya sayur, ayam, beras, gula. Sekarang ni basikal habis kedai. Yang tahun ni sekarang ni pula kemah pun habis. Jadi maknanya kita selalu kalau berteduh di bawah pokok ataupun di awning tu dah lega dah. Sebab kebiasaannya di luar teduhan tu lagi panas. Tapi di sini kata Allah Ta'ala, bahkan teduhan yang ada tu tidaklah langsung tidak melegakan. Maknanya lagi berteduh lagi seksa. Ini dah dahsyat sesuatu ini di akhirat. Yang mana punca jadilah teduhan itu penyiksaan kerana ia minyak mum, daripada asap yang sangat hitam dan juga pekat. Ia juga diiktirkan sebagai wak lah. Kita kalau sebut asap kan mungkin kita kurang imagine ke. Asap selalunya kita susah bernafas. Tapi asap yang panas ni sebenarnya bahasa kita adalah wak. Mudah faham macam sauna kan? Ataupun siapa yang pernah lalui water heater dia rosak. Saya pernah lalui lah. Water heater tu dia tak boleh sejuk. Dia sama ada dia terus panas terus, paling panas, ataupun terus tak ada panas. Dia bila mana kita buka tu terus sampai berasap satu toilet. Jadi itulah maksudnya di sini bukan asap hitam yang biasa menjaluri tu. Yang dimasukkan adalah wak. Dan itulah kata Allah Ta'ala, wak-wak yang ada di teduhan tersebut. Waliyadbillah. Dia tak ada apa yang seronok, tidak ada apa yang menggembirakanlah di neraka Allah Ta'ala ini. Maka mudah-mudahan kita dah baca ni alhamdulillah, kita dah telefon alhamdulillah, sampaikanlah, ceritakanlah kepada anak-anak, tularkanlah juga kepada mereka. Zaman sekarang sebenarnya senang. Katalah kalau ibu sekalian tak pandai sangat nak cerita pun, Ustaz saya tak pandai sangat, Ustaz nak cerita story, saya ni pendengar je. Mudah Zaman kita kalau kita tak apa-apa nak boleh nak cerita pun, tak reti nak sebut pun, cari dulu dekat YouTube. Saya yakin kebanyakan kita punya TV sekarang dah ada YouTube dah. Buka dulu kat handphone kita, kan, carilah Tadabbur Al-Waqi'ah ke apa benda ke, buka ceramah-ceramah yang pendek-pendek tu, dah jumpa dekat handphone kita, kita dah tengok sikit, kemudian cari dekat TV. Yang saya yakin kebanyakan kita TV semua dah ada YouTube dekat dalam TV tu, kan, yang jadi built-in je lah. Itulah cara mudah untuk kita kongsikan juga amaran-amaran Allah ini kepada ahli keluarga kita. Sebab tengok YouTube ni dia bukan semestinya negatif. Macam saya sekarang semenjak hari itu jadi aktiviti tiap malam dengan anak-anak yang akan buka sendiri lah YouTube. Tapi yang dia akan tengok tu benda-benda yang elok lah. Kalau siapa yang pernah dengar, saya kongsi lah antara channel yang baik ni untuk belajar dan sebagainya. Yang pertamanya channel Ajar, AGAR, Ajar. Jadi kalau mungkin anak kita yang tak berapa minat tengok belajar pun, saya yakin insyaAllah dia akan minat. Sebab channel Ajar ni dia macam sikit. Dia ajar sains, ajar fizik, ajar matematik, tapi dengan cara santai yang bukan macam dalam kelasnya, sangat menarik. Dan video sangat banyak. Anak saya dah tengok beberapa minggu pun tak habis lagi. Itu nak katanya YouTube tak semestinya tak elok, kita kena kontrol lah. Dia anak saya tak ada handphone, masing-masing memang tak pandai guna handphone pun. Jadi mereka akan buka YouTube dekat TV, automatik satu keluarga akan tengok. Selain daripada ceramah-ceramah kan, ceramah ke kuliah online dan sebagainya, channel Ajar tu antara channel yang sangat bagus lah. Anak kita dia akan minat juga, walaupun mungkin dia tak suka sangat kan benda-benda akademik, tapi Ajar tu dia akan tunjukkan video yang sangat menarik.
Baik, itu juga contoh. Mudah-mudahan kita dapat sampaikan juga kepada ahli keluarga kita betapa dahsyatnya keadaan di neraka. Yang ketiga, yang terakhir daripada gambaran Allah di sini, la baridin wala karim. Keadaan adanya uap dan teduhan tu, adanya air dan angin, ia sedikit pun tidak mendatangkan keselesaan. Kenapa? Kerana sifat dalam neraka itu memang tidak ada sejuk. Barid itu memang maksud dia sejuk. Kalau siapa yang mungkin akan ke Tanah Arab, sekarang nak beli umrah balik kan, barid memang maksud dia sejuk. Ataupun kadang orang Arab akan sebut perkataan salajah, saji itu bahasa Arab namanya. Salajah tu air batu lah. Tapi kalau air sejuk yang sekadar air yang bukan batu, dia akan sebut barid, ma'un barid, air sejuk. Dan kata Allah tak ada, sejuk tu tak ada di neraka. Wala karim. Karim ni apa ni? Selalu kita dengar kata karim ni kan, Encik Karim, Abdul Karim. Asal masuk karim tu adalah mulia. Dia cuba tengok apa terjemah itu. Mungkin boleh letak dalam kurungan lah. Kalau sendiri di Quran letak dalam kurungan. Bukan mata tak menyenangkan, tak selesa. Karim tu maksudnya tidak ada kehormatan dan kemuliaan. Boleh ke? Kita nak tolong? Mesti jatuh untuk bantu. Baik, dan karim ini satu perkara yang kita kena ingat. Ibu-ibu yang berkata Allah Ta'ala, Allah bila sebut karim, ulama menyebutkan dalam tafsir, yang saya rujuk ni antaranya tafsir Ibnu Katsir dan beberapa lagi. Ini adalah peringatan daripada Allah Ta'ala bahawasanya neraka itu adalah tempat yang hina. Langsung tidak ada kehormatan di dalam neraka Allah Ta'ala. Maknanya menjadi ahli neraka ni bahkan tak boleh samakan dengan baduan pun. Ustaz, macam baduan penjara ke? Langsung tak sama. Bahawa kalau kita biasa baca sejarah perjuangan kan, zaman Melaka ke zaman penjajah, kan banyak pejuang kita kena penjara, kena buang negeri. Ada sultan pun, saya tak ingat sultan mana, keluarga dia kena buang negeri ke pulau mana tak. Jadi kalau melibatkan pejuang ataupun orang-orang yang kata banyak memerdekakan dan sebagainya lah, jadi kita akan anggap itu adalah satu pengorbanan dia lah. Kena penjara, kena buang negeri. Jadi maknanya pada penjara itu pun tidak semestinya kehinaan. Dan istilah banduan kan, dia tidak semestinya otomatik hina orang yang rendah darjat. Sebab asalnya dia terpejuang. Dia tu tak asalnya memang orang yang hebat Ustaz, tapi penjajah tangkap dia. Itu keadaan di dunia kita ni. Tidak otomatik banduan tu dianggap sebagai orang yang hina. Lagi-lagi yang bersifat politik lah kan. Disebabkan masalah politik kena tangkap. Disebabkan masalah pentadbiran, habis dia kena penjara. Tapi sebaliknya di neraka Allah Ta'ala tak ada istilah gitu. Kena penjara sebab apa? Sebab dulu di dunia dia adalah pejuang. Tak ada maknanya. Di neraka Allah tu confirm, pastinya memang orang yang hina je masuk lah tu. Dan inilah satu perkara yang wajar untuk kita ambil perhatian. Mudah-mudahan kehormatan kita ini sentiasa terjaga, baik di dunia sekarang ni dan mudah-mudahan sampai ke akhirat. Tak adalah kita menjadi golongan yang terhina, waliyadzubillah. Macam yang Allah sebut ni. Sebab apa yang kita lihat dalam ayat-ayat syurga sebelum ni, atas-atas ni kalau siapa ingat, ada sampai Allah sebut nikmat di syurga ni juga adalah termasuk salah satunya adalah nikmat pendengaran. Cuba tengok balik ayat 28 atas tu, ayat 25. La yasma'una fiha lagwan ataupun lagwan wala ta'sima. Dia dekat syurga ni punya mulia, sampai benda tak elok pun tak ada secara pendengaran. Kita lalu kalau dekat dunia kita kan, minta maaf sebutlah, dah kita ni manusia. Kadang-kadang ada orang yang dia jaga itu, jaga ini, tak melibatkan dosa-dosa yang biasa tu, minum arak apa semua. Yalah, kita memang insya-Allah akan tak buat.
Tapi kadang-kadang ada segelintir sebahagiannya yang masih lagi terjebak dengan maksiat sikit-sikit ni. Contohnya kan, masih lagi suka dengar lagu-lagu zaman muda dulu. Padahal tuan haji ni kan, ya Allah, ni bukan kaki masjid ke? Saya masuk kereta tu, saya tak beranjak saya. Lagu penyanyi rock pasang aja. Kan, yang pasang yang bawa kereta tu kopiah tak kepala lagi. Itu contoh lah. Ada sebagai kita yang itu keadaan susah, dah tinggal payah betul, memang saya tak boleh. Satu hari tak dengar lagu tu susah hidup. Dia tak dengar suruh bini tak apa kan, tak dengar lagu tu payah dia. Ataupun minta sebahagian kita, ada kaum-kaum lelaki kita yang masih lagi terjebak dengan rokok. Walaupun kaki masjid, walaupun kaki surau. Itu pun satu hal juga kan. Ada fatwa kan, fatwa baik kebangsaan ke yang Selangor semua ada. Rokok tu bukan makruh lagi dah, rokok tu haram. Jangan sebutlah makruh. Makruh tu zaman bila punya fatwa, dalam masa yang sama. Yang sedihnya dia melibatkan orang yang selalu datang masjid, datang surau. Ini maknanya sikit-sikit. Jadi untuk kita pribadi itu fikir ni lah. Apa mungkin maksiat yang mungkin kita masih lagi susah nak elakkan. Termudah mengumpat, contoh kan. Tak tahu lah termumpat kan, pantang jumpa orang. Jumpa orang ni ngumpat, jumpa orang ngumpat. Mujur tak ngumpat kucing ni kan. Dengan kucing payah kan, dia tak faham. Jadi itu contoh kan. Dia keadaan syurga ni punyalah mulia, sungguh-sungguh mulia. Hatta apa yang dia dengar tu pun tak ada benda-benda yang tak elok. Kata Allah, bukan maksiat. Apa dia lawan tu? Lawan tu kalau kita tengok, sia-sia. Benda sia-sia lawan ni, dia tak semestinya maksiat. Dia belum menjadi maksiat sia-sia ni. Contoh kalau pendengaran kan, contohnya yang betul-betul haram adalah lagu-lagu yang lirik je jahat. Lirik lagu tu ada mengutuk ke, mengeji ke, hina ke, itu lagu yang jahat. Lagu sia-sia contohnya apa? Lagu sia-sia tu contoh macam lagu biasa lah. Dia belum jadi haram, tapi benda tak elok. Dia kata Allah ni syurga, benda itu pun tak ada. Jangan kata pendengaran haram, pendengaran yang sia-sia pun tak ada. Dan sebaliknya ayat kita pagi ni, di neraka lah macam mana? Di neraka ni bahkan satu sikit punya kemuliaan pun tak ada. Dia kita kata kehormatan ke, kemuliaan ke, status ke, kayangan ke, apa lagi? Segala yang melibatkan kehormatan itu langsung tak ada dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehina-hina je lah. Kalau kita baca sejarah pasal penyiksaan dan sebagainya kan, ada penyiksaan yang sampai menyebabkan penghinaan, kena gantung terbalik kepala ke bawah. Antara contoh yang paling mudah kalau siapa pernah dengar, salah seorang 4 imam mazhab kita ni, yang terakhir, nama dia sebenarnya Imam Ahmad je, yang kita panggil Hanbal mazhab Hanbali itu sebab ayah dia Ahmad bin Hanbal. Jadi dinisbahkan mazhab sebagai mazhab Hanbali. Kalau siapa pernah tahu kisah beliau ni, Masya Allah, beliau hidup di zaman yang sultan tu tak tahulah apa masalahnya. Sultan tu banyak buat jahat dengan ulama. Antara yang pernah kena penjara, kena siksa ni Imam Ahmad. Tapi Allah takdir kaum dia panjang. Dia dalam penjara tu dalam keadaan sultan di luar tu berganti-ganti, tapi dia masih dalam penjara. Dan antara penyiksaan dia kena, ini boleh buka kisah ni benar, dia sampai berdoa supaya bukan Allah selesaikan penyiksaan tu, tapi dia berdoa, ya Allah Tuhan, ada kata aku kena siksa macam mana sekalipun, mudah-mudahan kau jagalah auratku ya Allah. Jangan sampai ada auratku yang terbuka walaupun dalam keadaan aku kena siksa. Dia diriwayatkan macam itulah keadaan dia. Walaupun teruk kena siksa macam-macam, tapi tak pernah auratnya sampai terbuka. Itulah contohnya kan. Jadi kalau di dunia pun penyiksaan ni sinonim dengan keaiban, hilangnya kehormatan dan sebagainya lah. Di neraka Allah tu bahkan lebih lagi. Di neraka Allah tu langsung tak ada apa-apa kemuliaan dah. Justru mudah-mudahan daripada ayat terakhir ni, ayat 44 ni, kita dapat jadikan pegangan kita sungguh-sungguh lah. Bahawa neraka ni bukan tempat yang main-main, bukan boleh dibuat gurau. Sebab sekarang kalau di Facebook, di internet, benda-benda gini budak-budak buat gurau je. Alah neraka apa lah sangat kan, sebab budak-budak kan dahsyat. Dia punya bergurau pun ayat kasar belaka. Jadi ini perkara yang mudah-mudahan janganlah ada melibatkan keluarga kita, anak kita,
dengar-dengar lah. Kalau dia ada handphone tu, tengok-tengok lah handphone dia. Macam mana dia berkurang dengan kawan, macam mana perbualan dia. Sebab dahsyat situasi sekarang ni. Lagi-lagi budak dah lama tak sekolah, dalam masa yang sama macam mana pergaulan mereka dan seumpamanya lah. Memang saya boleh kata kalau budak-budak biasa tu terlalu kasar semua perbualan dia, pergaulan dia, bila mana tidak ada panduan daripada ibu bapa. Jadi saya harapkan mudah-mudahan khusus yang hadir pada pagi ini tidak ada lah keluarga kita yang terjebak dengan perkara-perkara yang buruk, termasuklah perkataan, tulisan dan sebagainya. Baik, alhamdulillah selesai ayat yang ke-44. Punya dahsyat neraka ni sampai satu sikit kehormatan pun tak ada. Kemuliaan ke, darjat tinggi ke, semuanya hilang habis ketika di neraka Allah SWT. Lalu ayat seterusnya, ayat 45 ini menyebutkan tentang punca. Kenapa? Ini untuk panduan kita lah. Betul, macam mana nak elakkan Ustaz? Dahsyat ni. Angin ada tapi panas, teduhan ada tapi panas, uap ada tapi panas. Jadi kenapa ni Ustaz? Apa yang kami boleh usahakan supaya kami tak kena? Kata Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Ini salah satu saja. Jangan ingat punca masuk neraka tu ini je. Oh sikit je Ustaz, kan banyak sangat. Kena tengok ayat lain juga. Yang kita tengah tengok ni surah ni je. Yang bermaksud sesungguhnya mereka dahulunya. Kanu tu maksudnya dekat dunia dulu. Qabla dzalik, sebelum itu, ketika hidup di dunia, mutrafin, iaitu orang yang habis lalai disebabkan kemewahan dan juga harta benda yang mereka ada. Ibu-ibu muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama saja. Banyak lagi lepas-lepas ni. Yang pertama ni pun kita nak tengok apa maksud sebenarnya. Terutama bila ada perkataan mewah tu kan, jangan ada yang terkejut lah. Ustaz, adakah bermakna orang Islam tak boleh mewah ke apa? Kan? Siapa lah yang ajar kan tak boleh jadi orang kaya ni? Bukan sahabat Nabi pun kaya ke Ustaz? Bukan Khalifah yang 4 pun kaya ke? Baik, apa maksud ayat ini? Terutamanya bila Allah sebut ia bahkan punca mereka dicampak ke dalam neraka. Yang pertama, ibu-ibu muslimat di Allah Ta'ala, yang pertama untuk ayat 45 lah. Yang dimaksudkan ini adalah mereka ni bahkan sampai ke tahap alhamahum al-amal anil ihsan dan amal, iaitu mereka ni benar-benar lalai sampai ke tahap melakukan maksiat-maksiat. Itu maksud pertama. Jadi yang pertama ni bukan maksud tak boleh kaya. Berdosa pula ke kaya? Harta daripada jalan halal, semuanya halal, income tax pun bayar. Apa lagi tak berdosa jadi kaya ni? Dia siapa kata berdosa tu kaya? Kaya tu berdosa kan? Ini maksudnya. Yang pertama, iaitu mereka memang lalai yang sungguh-sungguh, sehingga menyebabkan mereka terjebak dalam benda-benda maksiat. Ini tajuk khutbah semalam sebenarnya. Saya yakin ramai suami-suami tak cerita pun kan. Entahlah tak, suami saya tak cerita pun semalam khutbah apa. Kalau tanya mungkin suami-suami pun tak tahu nak cerita apa kan. Kamu nak tahu orang pergi lagi sembahyang Jumaat tu kan? Kita pula pergi sembahyang Jumaat. Itu nak kata dengan kelemahan orang Melayu lah kan, susah nak ingat. Sebab itu saya bila baca sejarah macam mana hadis dikumpul di Quran kita ni pun, bayangkan macam mana dahsyatnya ia dikumpulkan. Peringkat awal hanya dihafal mengikut perkataan dan huruf, satu pun tak hilang. Kita yang kata hafal yang dulu khutbah Jumaat semalam pun tak tahu apa dah. Kau tanya suami kan, dia marah balik kan. Kau buka lah Google, download lah khutbah atau tanya aku pula kan? Itu contoh kan. Semalam tajuknya tentang kepenggunaan. Yang menariknya, ia menjadi tajuk khutbah sebab apa? Sebab yang saya sebut tadi lah. Bila lama di rumah, ramai kita yang mula terjebak dengan beli sana, beli sini, online lah. Sekarang yang paling bahayanya pantang tarikh tu cantik. Boleh kata tiap-tiap bulan confirm ada sale kan. Dah habis dah, 11 dah sudah lah. Memanglah bulan depan ada 12 belah.
Dah 12 lah pula. Yang memang kau ni memang berantu betul ya. Datangnya tari cantik habislah. Jadi ini yang kita lihat. Allah penjelas warning. Ya, salah satu daripada punca dicampakkan ke dalam neraka. Lalai yang macam mana? Ibu-ibu yang macam Allah Ta'ala lalai sampai ke tahap perbelanjaan yang keterlaluan. Keterlaluan ni bila mana melibatkan pembaziran, dibuang-buang, disia-siakan dan sebagainya. Dan begitu juga pada apa yang melibatkan perbelanjaan. Macam semalam, satu daripada apa yang disebut dalam khutbah semalam adalah hati-hati daripada terjebak kepada penipuan yang viral baru ni kan. Siakap dan sebagainya. Kes siakap tu yang paling viral tu sebenarnya melibatkan seorang ustaz selebriti yang sangat terkenal. Sahabat saya kat Mesir yang saya yakin kalau saya sebut nama di pagi ni mesti semua kenal. Saya tak sebut nama dia apalah. Jadi kes tu berlaku pada beliau. Yang sebenarnya bila mana kes tu melibatkan beliau, dia bukan isu tak mampu. Dia isunya bukan isu tak mampu bayar. Isunya apa yang disebut waktu order tu tak sama dengan ikan yang datang. Yang dia kata waktu order tu usaha sikit-sikit gitu-gitu kan. Harga tu memang dah tahu. Memang ada dalam menu harga tu per kilogram, per gram tu memang per gram tu dah mahal lah. Dia jangka hanya ikan biasa-biasa je lah. Itu cara order dia. Dia bila datang 7 kilo 7 kilo dah macam seorang budak lah kan. Budak lahir tu kalau kata yang paling besar pun baru 3 kilo je, 4 kilo kan. Itulah kes sebenarnya. Jadi kalau ada yang mungkin kita ponjai sama kutuk tak mampu, janganlah makan kan. Tengok dulu harga. Macam mana tengok dah harga. Bukan tak mampu pun Ustaz tu kaya daripada saya lagi. Sebab dia pun orang yang selain daripada penceramah, dia pun seorang yang ada bisnes lah. Tapi isunya adalah apa yang disampaikan, apa yang disediakan tu tak jujur. Baik kan? Jadi itu apa yang viral dah ada kan. Orang pun dah pergi balik dah ke Langkawi. Jadi dalam masa yang sama, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dapat kita ambil perhatian. Inilah peringatan yang pertama. Dia bukan maknanya tak boleh kaya, bukan maknanya tak boleh mewah, tapi jangan sampai terlibat kepada pembaziran. Dibuang-buang benda yang ada tu, dijadikan perkara tu perkara yang sia-sia. Baik, kemudian yang kedua yang dimasukkan juga adalah daripada benda mewah ini membeli atau memiliki benda haram. Itu yang kedua. Beza dengan yang pertama. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi dia beli benda halal. Benda elok, benda halal tapi berlebih-lebihan, akhirnya buang-buang. Yang kedua ni dia beli tu mungkin jimat, murah je, tapi benda haram pun tak boleh juga. Jangan kata dah sepi. Alhamdulillah Ustaz, saya dah sepi seminggu Ustaz. Dekat sini dah sepi, kat sini sepi. Alhamdulillah saya beli. Apa dia beli tu? Benda haram kan? Benda yang tak boleh dibelilah sebenarnya. Itu pun juga perkara ataupun bermewah yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh antara yang perkara kalau beli, tolong perhatilah anak-anak yang tengah banyak naik sekarang ni, antaranya adalah vape. Vape ni bila baca belanjawan baru ni, rupanya ramai doktor yang kecewa semua. Rupanya bila mana dah keluar belanjawan baru tu, baru tahu, saya pun tak tahu benda ni. Vape ni rupanya kebanyakan negara jiran kita semua haramkan. Malu sungguh. Vape di Malaysia ni bahkan siap dicukaikan, dibenarkan dan dicukaikan. Dia ramai doktor-doktor kecewa. Negara jiran banyak yang haramkan. Negara yang kita kata lintang bukang apa rupanya tak boleh jual vape, tak dibenarkan secara peraturan. Yang berlaku di Malaysia kita tu balik kan, siap dicukaikan apa semualah. Ini juga perkara yang tolonglah kita perhatikan, tengokkan anak-anak. Sebab vape ni Masya Allah canggih semua. Dia bahkan sebesar benda, orang kata sebesar kad kredit gitu je, kecil je. Kalau kata batang tu mungkin tak dalam poket pun tak perasan. Jadi itulah juga apa yang boleh kita ambil sebagai contoh. Pada perkara haram pun boleh menyebabkan kemurkaan Allah, walaupun mungkin harganya murah. Tak ada membazir, Ustaz, saya beli murah je, tapi benda tu benda haram.
tetap jatuh dalam kategori maksiat. Dan apa sajalah perkara-perkara yang mungkin dalam kehidupan kita, di rumah kita tengok-tengokkan. Jangan ada benda-benda haram yang dimiliki. Baik, kemudian yang ketiga, termasuk juga apa yang dimaksudkan, yang diartikan dalam mimah ini adalah bila melibatkan penipuan-penipuan. Memang nampak kaya, memang mewah, tapi orang tahu kemewahan tu daripada skim yang tak tahu apa benda, skim yang bukan-bukan. Ini juga saya pun tak faham juga. Kalau di Facebook, iklan di internet tu, banyak mereka-mereka yang skim macam-macam kan, mereka akan iklankan dengan kereta mahal. Kereta-kereta tu punya boleh disewa pun. Ni pun saya pun tahu. Apa kereta-kereta mahal yang besar melintang tu boleh sewa punya. Sehari 8,000 pun ada. Jadi kalau ada orang yang mungkin dia nak buat marketing, gila-gila marketing, dia sewa lah sehari kan. Itu yang dia bergaya, berdiri atas kereta lah, berdiri atas bumbung lah, dia melintang atas cermin kereta lah kan, macam-macam lah. Itu nak katanya, ia juga perkara yang boleh menjerumuskan kepada neraka Allah apabila kemewahan itu asalnya berpunca daripada penipuan. Duk skim sana, skim sini, tipu sana, tipu sini. Memang dia kaya, tapi daripada duit-duit yang asalnya kezaliman kepada orang lain. Ini pun saya selalu sebut, dulu saya dah sebut kat sana juga. Mudah-mudahan lepas ni muncullah apa je nama skim yang baru, tolonglah berhati-hati. Sebab saya sedih betul bila mana sebelum daripada COVID itu banyak skim-skim money game ni melibatkan orang surau, melibatkan orang masjid. Saya ingat lagi dulu bahkan saya sampai berhujah dengan seorang jemaah yang dia kata, "Ustaz, yang iklankan ni pun seorang ustaz." Takkan tak betul. Dulu-dulu kalau sampai perasan sampai dulu ada skim yang money game ni menggunakan nama Mekah pun ada. Dulu sekejap nama dia Mekah Hotel, lepas tu tukarlah Islamic Hotel. Konon-kononnya hotel-hotel kat Mekah tu boleh digitu gini apa semualah. Yang tak dengar lagi skim-skim mengarut ni nama syurga belum. Kan? Nama syurga tak ada lagi lah. Tapi itu yang sedihnya, banyak di kalangan kita yang selalu ke majlis surau lah yang terlibat. Itu rupanya adalah skim yang dibuat oleh orang Malaysia. Orang Arab di Mekah pun tak tahu pun kan, guna nama Mekah, dia orang pun tak tahu. Itu benda yang sebenarnya juga janganlah sampai ada kita yang terjerumus. Sebab skim-skim ini, saya nak beritahu, kita boleh terlepas, kita boleh dianggap mangsa bila memang kita ditipu kali pertama. Tapi kalau kali kedua, ini jenis suka masuk kan. Ada orang kita gitu, jenis suka masuk, nak berniaga biasa-biasa dia tak minat, tapi dia suka masuk skim ni. Tapi bila kali kedua masuk lagi, kali ketiga masuk lagi, itu dah bukan mangsa, itu dah memang pilihan sendiri. Sendiri nak terjebak, sendiri kena tipu, patungan juga ustaz. Dalam masa yang sama, kalau memang sebelum itu dah pernah kena, yang kedua ataupun benda yang sama, itu bukan lagi benda yang selepas dosa lah. Sendiri nak masuk. Hatta kalau ada yang tak kena tipu pun, ni pun kena ingat. Sebab skim-skim ini selalunya dia akan lepaskan dulu grup pertama. Grup pertama akan selamat. Ustaz saya selamat Ustaz, 12 bulan memang saya dapat penuh. Macam mana dia tulis dalam jadual tu, macam tu saya dapat. Lepas tu saya masuk tahun kedua. Dia selalunya orang pertama akan selamat untuk apa? Tujuan utama dia untuk testimoni. Dia kena bagi ada testimoni dulu. Dia bagi dulu yang mula-mula masuk selamat 12 bulan tu memang okey duit dia, orang kata tak sangkut. Sebab apa? Sebab nak mewujudkan testimoni, nak meluaskan lagi pelaburan tu orang yang masuk. Jadi macam mana kalau yang memang selamat ni, duit dia sikit pun tak kena tipu, tiada bulan on time dia masuk, macam tu dalam jadual, macam tu lah dia dapat, tetap duit tu haram walaupun dia tidak jadi mangsa penipuan. Bahkan takut-takut dosa dia lagi besar. Sebab apa? Sebab dia mencontohkan orang lain untuk masuk sama. Yang kena tipu, yang kemudian dah masuk, dia selamat lah kan. Dia dah dapat balik modal siap untung lagi, yang kemudian dia kena rembat duit. Dalam masa yang sama, orang yang awal-awal ni menjadi testimoni kepada orang kemudian. Jadi senang ceritanya, kita fikir mudah kan. Nak kata pelaburan ni tengoklah macam mana
yang berlaku kepada tabung haji ASB. Kan? Dia tabung haji ASB tu berapa kali dia orang bagi dividen tu? Dia orang boleh bagi dividen setahun sekali je. Itu pun tabung haji punya banyak dia punya ladang ke Indonesia kan. Kadang-kadang Syekh hantar asap lagi ke Malaysia. Alhamdulillah dah lama tak hantar kan. Jerupu-jerupu tu punya bila mana dicek-cek dah daripada ladang ke Malaysia juga owner je pun. Dia sebesar-besar ladang yang ada tu setahun berapa je kan, mengamuk-ngamuk orang Malaysia tu. Dah itu je dividen punya sikit. Itu nak kata company yang betul-betul ada berniaga, dividen pun boleh bagi setahun sekali je. Itu pun tak pernah sampai 10 kan. AFP pun dah lama tak dengar 10 dah. Dah mantuk kaduk je. Itu dia punya dana punya besar tu. Tiba-tiba jumpa flyer kat masjid, kat surau, boleh bagi ikut bulan pula. Ikut bulan bagi. Dalam keadaan bisnes tak ada pun. Kadang pusing duit sahaja. Itu yang saya sebutkan. Mudah-mudahan Ibu sekalian, tidaklah juga kita terjebak dengan yang ketiga ni. Akhirnya mewah dikarenakan penipuan. Ataupun yang kedua, dengan kemewahan dia membeli ataupun memiliki perkara-perkara haram. Ataupun yang pertama, dia beli, dia memiliki benda elok, dia berbelanja untuk benda yang halal. Tapi dalam masa lama ada pembaziran. Tiga-tiga tu lah. Banyak lagi kalau nak diuraikan. Cuma saya kongsi tiga ni lah. Sebab tiga ni yang paling selalu berlaku. Basic dalam keluarga kita, tiga ni lah. Dia ingatkan anak-anak. Terutama bila anak-anak benar pandai beli secara online. Dalam masa yang lama, tahu-tahu datang hanya motor. Ini macam cerita abang tu lah. Tahu-tahu Ustaz datang motor dan saya tu ambil. Anak saya bukan ambil pun. Itu nak katanya. Bahkan sampai tahap tu dah kita. Saya pun tak sangka sebab saya ni jenis yang kawal anak-anak berapa. Dia pun ada orang kita yang dia tak tahu anak beli apa pun. Tahu-tahu sampai je kan. Mujuk bukan yang sampai tu dia punya boyfriend ke, bakal suami kan. Tahu-tahu pimpin-pimpin apa tu lah bakal bapa punya menantu. Dia tak tahu gitu je. Dia zaman kita sekarang masya-Allah. Sampai tahap tu lah keadaannya. Justru mudah-mudahan tidak adalah kita yang langsung tidak dapat mengawal ahli keluarga, termasuk dalam berbelanja, termasuk dalam menguruskan harta benda. Ini baru yang pertama ni. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang berkata Allah Ta'ala, wa kanu yusirruna 'alal hanthil 'azim. Dan mereka dahulunya yusirruna ni adalah istiqamah, tapi yang tak elok lah. Istiqamah yang buruk. Sebab maksud itu adalah berterusan, terus menerus. Kan kita selalu istiqamah benda baik kan, istiqamah dalam ketaatan, dalam ibadah. Tapi yusir ni maksudnya berterusan buat benda tak elok. Antaranya alal hanzil azim, atas melakukan dosa-dosa yang besar. Baik, untuk ayat ini pula beberapa pengajaran yang kita boleh kongsikan. Yang pertama, wa kanu yaf'aluna dzunubul kibar wa la yatubuna minha wa la yadamuna 'alaiha. Baik. Pengajaran pertama Ibu sekalian daripada ayat 47 ni, ayat 46. Dia terjebak dengan dosa besar. Masalahnya apa? Masalahnya dah buat dosa besar, tak bertaubat dan tak menyesal. Itu isu dia. Maka daripada yang pertama ni, mudah-mudahan kita imbau lah balik. Macam mana keadaan kita dulu-dulu atau muda-muda. Saya selalu sebut kita orang datang masjid, datang surau ni, jangan ingat dosa besar tu bunuh orang. Ustaz saya tak pernah besar bunuh orang ni. Bunuh nyamuk pun saya jarang Ustaz. Terkasih yang ikan je kan. Sebenarnya dosa besar tak payah dibunuh orang. Bahkan dosa besar tu boleh terjebak pada meninggalkan sembahyang dengan sengaja je. Itu pun dosa besar lah. Dan apatah lagi, bila mana solat-solat yang lampau itu tak dianggap sebagai benda yang maksiat dan tak usaha untuk ganti. Ini saya cerita untuk konsep kita. Ini bukan cerita untuk banduan-banduan untuk kita-kita ni. Lalu-lalu yang mungkin pernah kita terjebak, itulah dia. Solat-solat lampau, yang bila kita ada dengar kena ganti dan sebagainya, kita tak rasa penting. Dalam keadaan itu sebenarnya hutang kita dengan Allah SWT. Dia jangan cerita dosa besar ni bunuh orang lah,
berzina lah, riba lah, itu orang kata jauh sangat tu. Kita cerita untuk kita. Maka inilah yang pertama, bila mana tidak bertaubat dan tidak menyesal. Jadi dalam isu solat ibu-ibu sekalian, yang kita katakan ganti itu adalah usahakanlah semampunya, terutama bila benda tu dah tak ingat pun. Jadi saya tolong jawab tu kalau ada yang tanya, Ustaz macam mana saya tak ingat Ustaz, dia belum buat pun tak tahu dah, tapi saya rasa dulu saya okey lah kan, sikit-sikit je terbabat. Dia kalau kata kita pun memang dah tak ingat umur dah berapa kan, just kita adakan je lah masa untuk ganti solat, selain daripada buatlah macam biasa solat sunat tu. Walaupun ada pendapat keras, kalau siapa pernah dengar, ada pendapat keras mengatakan tak boleh buat solat sunat selagi ada solat qada. Dia saya pegang juga itu. Cumanya kalau solat qada yang kita ingat, yang tu kena buat dulu lah. Contoh lah kan, contoh orang yang mungkin unsur bulanan dalam keadaan dia terlambat mandi habis waktu tu, contoh kan. Jadi kalau yang itu yang memang ingat solat tu yang mana, kena ganti terus. Jangan cerita nak sembahyang duha lah, qobliyah subuh lah, pembala sembahyang sunat tu jangan. Buat dulu sebab itu ingat. Dan ini apa yang dipegang oleh majoriti ulama. Untuk solat yang ingat kena bayar dulu, baru boleh solat sunat. Ada pun yang lampau-lampau memang dah tak ingat tapi rasa ada, tak ada masalah, buat je lah solat sunat. Sambil-sambil tu adakan masa untuk qada juga. Sebab sebenarnya dah tak ingat dah pun kan, cuma kita rasa ada. Jadi adakan masa untuk qada. Yang sunat-sunat macam mana Ustaz, boleh ke tidak? Boleh, buatlah. Sebab apa? Sebab amalan sunat tu tetap satu tuntutan juga. Lagi-lagi bila benda wajib tu pun kita dah tak ingat dah pun kan, berapa, yang mana dan sebagainya lah. Baik, ini yang pertama. Isunya bila mana tidak bertaubat dan tidak menyesal. Jadi dalam kita berdoa, dalam kita beristighfar, sambil-sambil itu kenanglah dosa-dosa yang lampau tu. Sebab itu memang syarat taubat pun. Syarat taubat mesti ada menyesal, dan mestilah ada satu rasa bahawasanya benda tu tak nak diulang lagi. Dia macam isu kita berhutang kan. Berhutang ni sebenarnya bila selain daripada kita bayar, dalam macam apa, adakan juga minta maaf, terutama kalau hutang yang jenis lambat ni lah. Tapi selalu yang berlaku terbalik kan. Yang selalu berlakunya yang hutang tak bayar tu yang punya lah, dia punya sombong tu. Kalau bertempur tengah jalan, tuan hutang je pun lagi kan. Yang hutang relax pun ada, apa ni orang datang dia minta. Dia nak minta maaf tu jauh sekali lah. Tapi sebenarnya itu syarat taubat. Bukan hanya dah ganti, Ustaz bila dah saya dah ganti puasa-puasa saya lampau, okey dah lega, tak cukup lagi sebenarnya. Walaupun dah ganti puasa lampau lah, semayang lampau lah, bertaubat tu kena. Sebab asalnya itu adalah dosa. Dia jadi macam orang sombong lah. Nak ambil lah duit kau ni, bising minta maaf tak ada. Dalam macam nama orang tu dah buat dosa. Jadi kita dengan Allah lebih lagi lah. Adakan taubat. Bila ada masa kita istighfar dan sebagainya, sambil tu kenangkan, ini istighfar untuk yang lampau-lampau, ini untuk dosa-dosa yang dulu-dulu, yang tertinggal, yang zaman darah, zaman-zaman tak ketahuan dululah. Baik, kemudian yang kedua, iaitu bila Allah Ta'ala menegaskan tentang yusirun tadi. Bila mana ada di kalangan umat yang berkakalan pula dengan dosa tu, berterusan duk buat sepanjang masa, dan ia pun masalah juga. Kalau kata digantikan pun, tetap benda tu adalah dosa. Sebab apa? Sebab sentiasa ada benda tu. Jadi untuk yang kedua ni contohnya apa? Contohnya orang yang ada rajin ganti, tapi tahun depan buat lagi, minggu depan buat lagi, tapi dia ganti. Dia Ustaz, saya pening Ustaz, memang dia ganti tak, dia punya puasa lah, dia punya apa, tapi memang dalam masa yang lama istiqomah agak dia tinggalkan kan, pening pada kita. Ini pun perkara yang tolong kita perhatikan. Saya yakin jenis kedua ni banyak melibatkan remaja-remaja lah. Remaja-remaja yang baru nak naik, yang suasana Islam pun mungkin kurang. Mungkin insyaAllah etika kita ni tak ada juga, tapi di luar sana ramai.
budak-budak yang merasakan solat tu satu benda yang berat. Bagi isteri saya memang guru sekolah menengah. Bila tiba waktu solat tu bukan semua orang pergi surau pun. Sekarang dah Covid ni saya tak tahu macam mana. Tapi dulu-dulu sebelum Covid itulah kerja cikgu. Dah macam kat tadika lah. Dia ada waktu solat dalam jadual tu. Tapi bukan semua budak yang akan berada di surau. Ada yang dekat longkang lah, dia lebih rela duduk kat longkang daripada duduk kat surau yang ada kipas apa semua tu kan. Dia kerjalah cikgu ni pergi meronda kejar budak pergi semayang macam kat tadika. Padahal bila sekolah menengah ni kita tahu kan, sekolah menengah ni maksud dah belah-belah dah. Itulah yang kedua ni. Mudah-mudahan tak adalah di kalangan keluarga kita yang terjebak dengan perkara ini. Nak boleh semayang pun jenuh bising kan? Jenuh kita suruh, jenuh kita bebel. Itu pun tak tahu semayang ke tidak, dalam bilik je. Nah ini perkara yang juga peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka-mereka yang di neraka itu, inilah salah satu daripada puncanya. Berterusan dalam maksiat, ataupun mungkin maksiat dah tak buat, tapi tak ada digantinya. Penyesalan pun tak ada. Dia pakai lega yang sekarang aja. Sekarang bila saya gitu gini, sekarang saya dah begini macam ni, sekarang saya dah okey. Tapi yang lampau-lampau tu baru aja. Dia tidak anggap benda itu adalah satu kesalahan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itulah dua perkara daripada ayat 46 yang dapat kita sambung pada pagi ini. Terutamanya Allah menyebutkan punca-punca ni ada lagi. Ayat 47 pun punca dia juga, tapi panjang. Saya rasa tak sempat kita nak habiskan. Justru kita akan berhenti sampai ayat 46 dulu, sebab insya-Allah saya akan buka lah. Pokok ada soalan ke, ada nak tambahkan dalam masa yang sama. Yang kita bincangkan pagi ini 79 sehingga ayat 46 surah Al-Waqiah. Dalam subtajuk ataupun dalam perbahasan berkaitan dengan punca mengapa manusia dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada apa-apa yang nak ditanya, penjelasan dan sebagainya. Dalam jadual yang lain pun ada tadabbur juga kan? Di surah lain lah. Oh tak ada dah. Tafsir. Oh tafsir. Tapi tak mendalam macam ni. Oh. Itu surah apa? Surah yang biasa? Surah 30 lah. Nak habis lagi. Okay, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan tadi, usahakanlah untuk kita laksanakan jadi satu aktiviti keluarga. Jadi bukan mata-mata kita je datang, kita je tahu. Jadikan juga apa yang kita tahu tu disampaikan kepada keluarga. Lagi bila dah ada teknologi zaman sekarang ni mudah sebenarnya. Kita bukakan dekat TV, dekat YouTube pun boleh. Kalau kata kita tak boleh nak sebutlah kepada anak-anak. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna